Saya Encik Chan Yu Kong, Guru Besar SK Matriks ACS Ipoh. Rabu 20 Januari 2021 menandakan permulaan sesi persekolahan yang baru. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar, khususnya yang baru memasuki alam persekolahan tahun 1. Seterusnya, ucapan syabas dan tahniah saya tujukan kepada pelajar tahun 4 yang baru saja masuk ke sesi pagi setelah 3 tahun di sesi petang. Sesungguhnya perjuangan dan perjalanan kalian dalam proses pembelajaran masih jauh. Jika habis air 7 lautan digunakan sebagai tita untuk menulis segala butiran ilmu pengetahuan, nescaya masih belum mencukupi. Kita semua hendaklah menyedari bahawa kesempatan usia yang cuma sebentar di dunia ini, keupayaan memperolehi ilmu seseorang sangatlah terhad. Para pelajar yang dihormati, saya ingin mengajak para pelajar di hadapan saya supaya berfikir sejenak tentang tujuan kalian datang ke sekolah. Mengapakah kalian sanggup bersusah payah bangun pagi, membersihkan diri semata-mata untuk bekerja ke sekolah? Apakah yang menarik di sekolah kita? Kalian bisa juga memilih untuk melayan mata, iaitu tidur semahu-mahunya atau bersengkang mata di hadapan skrin televisyen atau komputer. Hakikatnya, para pelajar berkorban meninggalkan keselesaan di rumah masing-masing, sebaliknya bersesak di bilik darjah, di kantin dan juga di pusat sumber sekolah. Berbaloikah pengorbanan kalian? Sebagai pelajar yang bijaksana, kalian pasti telah menetapkan objektif yang jelas sebelum hadir ke sekolah setiap hari. Alangkah rugi jika setelah setiap sehari suntuk di sekolah, kalian balik dengan tangan kosong ke rumah. Sebarang bentuk pembaziran bakal merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, pembayar cukai dan negara. Sebenarnya pembelajaran tidak terbatas kepada penguasaan isi pelajaran semata-mata. Pembelajaran tersembunyi iaitu hidden curriculum dari segi etika, sasiah, sikap, kepribadian, perwatakan, penampilan, kerja berpasukan dan keberanian menyatakan pendapat ialah antara elemen-elemen modal insan yang utama yang diterapkan dalam sesi pembelajaran para pelajar, juga sangat dititik beratkan di sekolah. Pelajar yang dimuliakan, sebagai segala aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah akhirnya menjurus kepada pembelajaran. Maka di samping mengikuti pembelajaran formal di bilik darjah dan sekarang melalui PDPR di rumah, para pelajar akan dibimbing menyertai kegiatan ko-akademik, kurikulum dan sukan, terutamanya pelajar tahun 4. Pelajar berpeluang mengasah bakat kepimpinan, interaksi, protokol dan meraih pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Pencapaian sesebuah sekolah sangat bergantung kepada penglibatan pelajar segala bidang yang saya sebutkan sebentar tadi. Bagi menjayakan semua aktiviti sekolah, saya menyeru supaya semua pelajar tanpa kecuali memberikan kerjasama dan sokongan yang tidak berbelah bagi agar kita semua berjaya menikmati hasil pembelajaran yang diharapkan. Tunjukkanlah tahap disiplin yang tertinggi dalam penyertaan semua aktiviti yang bakal dilaksanakan sepanjang tahun 2021 kelak. Terima kasih ke atas perhatian pelajar. Selamat kembali ke sekolah. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Metodis ACS Ipoh. Saya Encik Jaswan Singh, anak lelaki Ratan Singh, selaku PK Pentadbiran SK Metodis ACS. Jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang ke sekolah yang dikasihi. Okey, baik, untuk program tahun 1 iaitu transisi tahun 1, kita akan mengadakan program ini selama 43 hari, di mana dalam 43 hari ini terdapat 3 fasa untuk murid-murid mempelajari tentang pendidikan formal sekolah rendah, ya.
Jadi tujuan diadakan 3 fasa tersebut adalah untuk membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Okey. Yang pertama ialah fasa persediaan, iaitu ibu bapa, guru-guru dan juga para pentadbir sekolah perlu mainkan peranan yang penting untuk menyediakan sekolah daripada aspek pengurusan dan juga untuk membantu murid-murid tahun 1. Dan seterusnya untuk fasa kedua iaitu fasa penyesuaian. Di sini guru-guru akan membantu murid tahun 1 ini untuk bina hubungan bersama antara guru dan juga murid-murid. Dan juga untuk memberi keyakinan diri kepada murid-murid supaya murid dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di kalangan semua murid-murid tahun 1. Dan akhir sekali, fasa yang ketiga iaitu fasa kesediaan. Fasa kesediaan tujuan dia adalah untuk meningkatkan keyakinan murid-murid dan seterusnya menyediakan murid-murid tentang ilmu pengetahuan yang akan dipelajari di sekolah rendah. Dan fasa tersebut juga akan cuba untuk membentuk sikap positif murid. Okey. Jadi dalam tiga-tiga fasa ini, peranan yang perlu dimainkan oleh semua orang adalah amat penting. Bukan sahaja guru dan murid, tetapi juga ibu bapa dan penjaga dan juga guru besar dan semua penolong kanan di Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh. Baik. Untuk makluman semua, untuk program transisi tahun 1, guru-guru akan mengedarkan kit transisi kepada semua ibu bapa supaya dapat membantu murid-murid yang berada di rumah pada ketika ini memandangkan negara masih lagi dalam PKP. Jadi ibu bapa boleh membantu murid-murid dengan bantuan guru-guru untuk menyampaikan modul transisi tahun 1. Baik, perkara ini memang agak berat memandangkan tiada interaksi bersemuka di antara murid tahun 1 dengan guru-guru. Jadi memang kita akan menghadapi beberapa cabaran. Tapi Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengolahkan modul sedemikian rupa dan telah menganjakkan program transisi selama 43 hari. Kerana memang kita akan menghadapi beberapa cabaran. Dan cabaran yang pertama yang akan kita hadapi adalah mengenai penguasaan literasi dan numerasi, iaitu kemahiran asas. Kerana murid-murid berada di sekolah, murid-murid berada di rumah dan cuma satu cara interaksi adalah melalui online. Dan di sini memang pihak sekolah amat memerlukan peranan ibu bapa supaya dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran asas semasa berada di rumah. Dan cabaran yang kedua adalah kesediaan murid untuk meneruskan sesi persekolahan apabila sekolah akan dibuka selepas kita harap tidak lama lagi, di mana murid dah terlalu lama berada di rumah dan mungkin cabaran yang akan kita hadapi adalah kesediaan murid tersebut untuk datang ke sekolah dan meneruskan sesi pembelajaran dan PDPC, ya, pembelajaran dan pengajaran. Dan cabaran yang ketiga adalah peralihan tahap persekolahan. Murid-murid yang akan ke tahun 1, yang telah ke tahun 1 tahun ini merupakan pernah berada di tadika, tabika dan sebagainya. Jadi perubahan atau peralihan tahap persekolahan juga akan merupakan satu cabaran. Tapi saya rasa dengan kegigihan dan pengalaman yang ada pada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Methodist ACS, saya amat berharap maka cabaran tersebut mungkin dan akan dapat diatasi. Baik, seterusnya tentang subjek-subjek yang murid tahun 1 akan pelajari pada tahun ini kerana perubahan tahap peralihan tahap persekolahan. Seperti biasa kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris
matematik, dunia sains dan teknologi, pendidikan Islam untuk murid agama Islam dan pendidikan moral untuk murid bukan Islam, pendidikan seni visual, pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani, dunia muzik dan bahasa komunikasi. Iaitu bahasa komunikasi kita ada bahasa Arab, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ini adalah pilihan. Jadi ibu bapa boleh memilih bahasa yang anak mereka hendak pelajari. Iaitu komunikasi saja. Bahasa Arab pun komunikasi, bahasa Cina komunikasi dan bahasa Tamil komunikasi. Jadi harapan saya untuk semua ibu bapa dan penjaga memandangkan pada masa kini negara kita sedang mengalami masalah pandemik COVID-19, tetapi PDPC perlu dijalankan, murid-murid sekolah perlu mendapat ilmu pengetahuan, maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan agar diadakan pembelajaran di rumah iaitu PBDR, dan semua sekolah sedang giat menjalankan program PBDR, dan harapan saya adalah supaya ibu bapa tolonglah bantu dan main peranan supaya murid-murid sekolah kita, murid-murid kita mengambil bahagian dalam PBDR dan menyiapkan segala tugasan yang telah diberi oleh guru, dan juga agar ibu bapa boleh beri kerjasama kepada pihak sekolah, dan sekiranya ada apa-apa masalah, pihak ibu bapa bolehlah menghubungi guru kelas tersebut ataupun guru mata pelajaran ataupun pentadbir sekolah. Jadi saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa murid tahun 1 dan kepada murid-murid tahun 1 SK Methodist ACS Ipoh. Pihak sekolah akan memastikan supaya anda tidak ketinggalan dari segi mendapat ilmu yang berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarif bin Abdul Rahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di SK Methodist ACS Ipoh. Di sini saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid pada tahun 2021. Seperti sedia maklum, semua sekolah telah menyediakan beberapa platform untuk semua murid. Okey, jadi begitu, untuk semua murid perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Contohnya, murid perlu tahu etika pakaian, etika disiplin di sekolah dan juga cara pergaulan murid di sekolah. Terutama sekali saya nak sentuh berkenaan dengan pakaian. Okey, untuk murid tahun 1, pakaian seperti sedia maklumlah, uniform sekolah. Dan seterusnya, murid perlu mempunyai lencana sekolah. Okey, lencana sekolah dan tanda nama murid. Okey, untuk tanda nama murid ni selalunya kita menempah, okey, untuk murid yang baru, terutama sekali murid tahun 1. Jika murid yang antara tahun 2 hingga tahun 5 pada tahun lepas, mereka boleh menggunakan tanda nama yang sama. Color tanda nama berperanan untuk mengetahui murid itu adalah dari tahun yang mana. Contoh, tahun 1 warna merah, tahun 2 kuning dan berikutnya. Okey, seterusnya berkenaan dengan etika pemakaian kasut. Okey, seperti kita sedia maklum sebelum ni, pada tahun sudah kita ada soft landing berkenaan dengan kasut hitam dan juga putih. So, untuk tahun ni kita masih menerima kasut warna hitam dan juga putih. Tetapi pemakaian dia, contoh kasut hitam, kita tetapkan dengan warna stokin pun hitam, dan seterusnya kasut putih, padanan dan juga stokinnya adalah warna putih. Okey, itu untuk daripada segi pakaian. Begitu juga dengan seterusnya etika potongan rambut. Okey, di sekolah saya rasa seperti sedia maklum, semua sekolah di Malaysia telah tetapkan okey cara kekemasan rambut. Okey, tidak ada bergaya. Okey, perlu secara potongan rambut murid yang ke sekolah. Saya rasa kalau kita pergi kedai gunting rambut pun, kalau kita sebut potongan rambut untuk ke sekolah, itu standardized. Semua sama. Okey. Seterusnya berkenaan dengan waktu
hadir ke sekolah. Bagi sesi petang pula untuk kehadiran awal, kelas bermula pada jam 1.10 petang hingga 6 petang, dan pada hari Jumaat 1.40 petang tamat pada 6 petang. Sama juga kalau boleh kita mohon murid datang awal, 15 minit awal untuk kehadiran ke sekolah, dan pada waktu pulang, murid pulang dengan waktu yang tepat. Kita nak mengelakkan kesesakan dan mengikut SOP yang telah diberikan. Okey, itu berkenaan dengan waktu hadir ke sekolah dan waktu pulang ke sekolah. Seterusnya berkenaan dengan disiplin, seperti sedia maklum, kita ada sendiri unit disiplin sekolah. Apa-apa yang berlaku, kita dah ada turutan guru yang bertugas, guru disiplin. So jika murid ada bermasalah, ada mempunyai sebarang apa masalah, pertama boleh informkan perkara ini, maklumkan perkara ini kepada guru kelas. Seterusnya, jika tiada guru kelas, boleh guru mata pelajaran ataupun guru disiplin. Okey, guru disiplin sekolah. Okey, peringkat sekolah, ini adalah guru-guru yang akan mengetahui ataupun cuba menyelesaikan masalah ini. Begitu juga dengan ibu bapa. Ibu bapa jika ada sebarang masalah ataupun sebarang pertanyaan ataupun kemungkinan, boleh terus ke pejabat dan berjumpa dengan guru, bukan terus ke bilik darjah. Okey, untuk makluman, guru, ibu bapa ataupun penjaga dilarang sama sekali terus masuk ke kelas murid. Okey, so ibu bapa atau penjaga perlu ataupun wajib laporkan diri ke pejabat terlebih dahulu. Seterusnya kita akan ikut aturan. Mungkin guru besar ataupun penolong kanan yang ada di situ, ataupun guru disiplin ataupun guru kelas yang akan cuba membantu menyelesaikan masalah ibu bapa yang ada. Okey, itu saya sentuh bab berkenaan dengan hal ehwal murid di sekolah SK Methodist ACS Ipoh. Jadi sekali lagi saya berharap semua murid dapat bekerjasama, ibu bapa dapat bekerjasama dengan guru-guru di sekolah ini. Kita sama-sama bantu untuk yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk yang terbaik untuk masa depan mereka. Sebab orang kata kalau murid itu jejak kaki saja ke sekolah, ini dah jadi anak-anak guru di sekolah ini. So guru-guru dah ibarat ibu bapa di sekolah. Jadi kita berharap, kita berdoa yang terbaik untuk semua murid-murid, semua anak-anak kita dalam sesi tahun baru ini 2021, dengan pelbagai cabaran dan dugaan yang kita lalui. Kita cuba berikan yang terbaik. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid pada sesi persekolahan yang terbaru ini. Semoga terus berjaya dan dapat memberikan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Encik Siva Naidu, anak lelaki Permal Naidu, penolong kanan co-kurikulum Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran murid-murid tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh. Walaupun belum cukup masa lagi untuk hadir, kita tunggu, kita nantikan pandemik ini akan berakhir secepat mungkin. Co-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan, bagi pelaksanaan kurikulum, ianya wajib dijalankan di semua sekolah dan berdasarkan daripada dasar satu murid satu sukan. Apabila anda melangkah ke tahun 4, anda akan melibatkan diri dengan kegiatan co-kurikulum. Baik, tujuan aktiviti co-kurikulum yang dijalankan di sekolah kita adalah untuk menyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, aktiviti co-kurikulum dapat menyimbangkan perkembangan mental, emosi, sosial, jasmani dan rohani murid-murid, dan juga meningkatkan disiplin di kalangan murid-murid. Aktiviti co-kurikulum juga dapat mengukuhkan integriti nasional kita. Baik, di sekolah kita, sebagai acara kemuncak, setiap tahun kita akan mengadakan kejohanan olahraga tahunan. Untuk makluman semua, tahun lepas kita telah mengadakan aktiviti kejohanan olahraga tahunan di Stadium Perak dengan jayanya. Tahun 2020 kita sempat melaksanakan sukan sekolah, itu kejohanan olahraga tahunan, tapi untuk tahun 2021 ini belum lagi nampak
masa untuk kita laksanakan kejohanan olahraga tahunan ini. Jadi saya sangat berharap pandemik COVID ini akan berakhir secepat mungkin dan kita akan dapat melaksanakan aktiviti kurikulum ini, dan saya juga berharap anda akan kembali ke sekolah untuk beraksi dalam sukan dan seterusnya rasakan kehebatan Sekolah Kebangsaan Metodis ACS Ipoh. Sehingga itu, sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam perkenalan kepada semua murid sesi petang SK Metodis ACS Ipoh. Saya Puan Megala, anak perempuan Raja Gopal, fikir petang SK Metodis ACS Ipoh, mengalu-alukan kedatangan semua murid tahap 1, terutamanya murid-murid tahun 1 ke sesi persekolahan 2021. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu amat berharap semua murid-murid dalam keadaan yang sihat. Cikgu juga amat berharap semua murid-murid dapat mengikuti PBDR yang dirancang oleh pihak sekolah, dan cikgu juga amat berharap ibu bapa dapat membimbing anda di rumah. Segala masalah boleh dirujuk kepada pihak sekolah dan semua guru-guru di sesi petang bersedia membantu anda semua. Kepada murid-murid tahun 1, orientasi bermula dari 20 Januari hingga 29 Januari. Selepas itu, pada minggu ketiga, murid-murid perlu masuk ke grup kelas sementara masing-masing bermula 1 hari bulan Februari hingga 19 hari bulan Mac, iaitu sehingga habis transisi selama 43 hari. Selepas tamat minggu transisi, murid-murid akan masuk ke kelas sebenar. Pengagihan kelas akan dibuat minggu terakhir transisi tahun 1. Sepanjang minggu transisi, sekolah akan membekalkan modul untuk murid-murid belajar di rumah dengan bimbingan ibu bapa. Kepada ibu bapa, pihak sekolah amat memahami kekangan yang dihadapi oleh anda semua. Kami, pihak sekolah, amat berharap ibu bapa akan memberi kerjasama yang padu kepada pihak sekolah untuk menjayakan program transisi tahun 1. Sekian, terima kasih.